Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mewakili grup 9 ingin membentangkan tentang tajuk meningkatkan penguasaan kemahiran menulis karangan bahasa Melayu dengan menggunakan kaedah Gallery Walk. Baik, seterusnya saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya yang berada di kumpulan 9 ini. Yang pertamanya adalah Muhammad Hazri Hasbi bin Syahrudin. Yang keduanya adalah Muhammad Amirul Naim bin Wasyawal, iaitu saya sendiri. Yang ketiga adalah Nur Amira Iliani binti Azmi. Yang terakhir sekali adalah Siti Amira binti Abdul Ghani. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Naim bin Syawal. Saya akan membentangkan tentang refleksi pengajaran dan pembelajaran lepas. Yang pertama, pelajar sukar untuk merangka isi karangan lebih daripada satu di samping pelajar juga tidak dapat mengembangkan huraian berkaitan idea yang ada. Betul. Dalam penulis tersebut menuliskan pelajar sukar untuk merangka isi karangan dengan lebih daripada satu di samping juga mereka tidak dapat mengembangkan huraian mereka dengan cara yang lebih baik. Kerana apa? Kerana mereka agak sukar untuk memahami cara bagaimana untuk mereka mendahulukan idea mereka di dalam satu karangan tersebut. Dan yang kedua, pelajar juga dilihat sukar dalam mengembangkan idea yang ada di samping gagal mengaitkan idea dengan menggunakan cara mereka. Ya, dengan cara mereka ini mereka sukar untuk mengembangkan idea. Bagaimana mereka ingin memberikan idea mereka di dalam karangan tersebut menjadi lebih sukar untuk mereka kerana disebabkan format yang tidak difahami dan sebagainya. Baiklah, seterusnya. Pelajar dilihat mengambil masa yang lama untuk menyiapkan atau merangkai isi-isi penting dalam penulisan karangan. Ya, masalah ini juga terjadi kepada para pelajar di samping mereka menyiapkan isi kerangka yang sangatlah lama, mengambil masa yang sangat lama untuk mereka menulis apa yang mereka ingin tuliskan dalam karangan tersebut. Dengan kaedah ini juga, mereka agak sukar untuk menulis ayat uh, yang cantik dan juga yang sangatlah baik di dalam karangan tersebut kerana mereka mempunyai kesukaran yang sangat lama untuk mereka menyiapkan isi-isi apa yang perlu di dalam karangan tersebut. Dan yang keempat, pelajar mengalami kesukaran dalam menulis karangan dengan menggunakan format yang betul. Betul. Kadang-kadang kita boleh lihat di dalam karangan mereka, mereka menulis ayat yang salah. Contohnya adalah mereka menambah imbuhan yang salah dan juga tata cara mereka menyusun ayat mereka yang salah. So dengan cara ini mereka agak lebih sukar untuk menulis karangan yang sangat cantik dan juga yang mempunyai kerangka ayat yang sangat baik. So dengan ini mereka perlulah memperbaiki cara penulisan mereka di dalam karangan tersebut. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang fokus kajian. Fokus kajian yang kami ingin lakukan ini adalah untuk meningkatkan kemahiran menulis karangan dalam kalangan pelajar melalui proses penyerahan idea dan kesalahan ayat secara kolaboratif dan kooperatif. Benar, kami ingin fokuskan kepada para pelajar ini untuk mereka mahir dalam penulisan mereka dengan cara yang mereka mudah faham, dengan cara mereka menulis idea mereka dengan sangat baik dan mereka akan menuliskan kerangka ayat mereka dengan sangat tersusun dengan cara mereka sendiri dengan masa yang lebih singkat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang objektif kajian. Yang pertamanya adalah meningkatkan penguasaan kemahiran menulis karangan bahasa Melayu dengan menggunakan kaedah Galileo Walk. Ya, dengan objektif kajian kami ini, kami ingin meningkatkan penguasaan mereka ini supaya mereka lebih mudah untuk melakukan karangan dalam kaedah mereka sendiri dengan cara mereka memahami dengan kami menggunakan kaedah Galileo Walk. Yang kedua adalah menambah baik amalan pengajaran dan pemudah caraan sedia ada dengan menggunakan kaedah Gero. Sebelum ini, mereka belajar tentang teori yang mereka sudah tahu tentang cara untuk membuat karangan tersebut seperti dalam yang kita tahu adalah dari segi pendahuluan, pertengahan dan juga penutup. Tetapi dengan kaedah Gero ini, mereka akan lebih mudah untuk melakukan karangan tersebut dengan cara mereka memahami dengan cara yang berbeza dengan cara yang sebelum ini dan sekarang ini juga
agak berlainan. Yang ketiga adalah meningkatkan penglibatan dan motivasi pelajar dalam proses penjalanan idea dengan menggunakan kaedah Gilly-Rock. Benar, dengan cara ini juga mereka akan dimotivasikan dengan cara yang baharu iaitu Gilly-Rock ini dengan mereka lagi berseronok untuk belajar tentang bagaimana untuk melaksanakan karangan yang sangat bagus dan menggunakan ayat yang cantik di dalam karangan mereka supaya mereka akan melakukan ayat tersebut dengan cara yang lebih cantik dan mudah untuk difahami kepada pemeriksa juga. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang soalan kajian. Yang pertama, adakah mengaplikasikan karya-karya luar ini dapat meningkatkan penguasaan dalam karangan bahasa Melayu? Yang kedua, bagaimanakah amalan pengajaran dan pemudacaraan sedia ada dapat ditambah baik melalui kaedah jadi reward. Yang ketiga, adakah penglibatan dan motivasi murid dalam proses penjalanan idea dapat ditingkatkan dengan menggunakan kaedah jadi reward. Dengan persoalan ini, adakah juga ia akan melibatkan para pelajar ini dapat meningkatkan penulisan mereka di dalam karangan tersebut secara asasnya dapat mereka membentuk satu karangan yang cantik. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang sasaran kajian. Yang pertama, 25 orang pelajar tingkatan 3 di sebuah sekolah menengah yang terdiri daripada pelbagai tahap pencapaian dalam penulisan karangan. Justifikasinya, pemilihan pelajar di dalam kelas yang sama memudahkan proses kajian dijalankan di samping ingin menggalakkan pengadaan aktiviti pembinaan rakan sebaya. Benar, jika mana kita mensasarkan kajian kita di dalam sebuah kelas yang sama, ia akan lebih memudahkan kita untuk mengkaji bagaimana tahap para pelajar tersebut di dalam kelas yang mereka memahami tentang cara mereka menuliskan karangan tersebut. Terdiri daripada 10 orang pelajar lelaki dan terdiri daripada 15 pelajar perempuan. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang tinjauan awal yang telah dijalankan oleh kumpulan kami. Bagi melaksanakan kajian ini, kumpulan kami telah memutuskan untuk menggunakan model kajian Chemist dan McTaggart. Berdasarkan rajah yang telah dilampirkan, dapat dilihat bahawa model kajian yang telah dicadangkan oleh Chemist dan McTaggart ini melibatkan 4 fasa iaitu perancangan, melaksanakan perancangan, penilaian dan refleksi. Pada peringkat fasa pertama kajian ini, kami telah menyenaraikan tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid. Pada fasa kedua, kumpulan kami telah menjalankan tindakan dengan menggunakan aktiviti pembelajaran abad ke-21 iaitu Gallery Walk. Fasa ketiga melibatkan penilaian kesan pelaksanaan tindakan dan fasa keempat adalah membuat refleksi terhadap hasil daripada tindakan yang telah kami jalankan. Semasa proses tinjauan awal, kumpulan kami memilih 4 kaedah utama iaitu pemerhatian, temu bual, separa berstruktur, buku latihan dan juga menjalankan praujian. Tujuan kaedah-kaedah ini dijalankan adalah supaya kami dapat mengenal pasti tahap penulisan murid pada peringkat awal. Selain itu, teknik triangulasi juga turut digunakan bagi meningkatkan kesan data yang telah diperolehi oleh kumpulan kami. Melalui kaedah-kaedah yang telah dijalankan oleh kumpulan kami mendapati bahawa murid masih belum bersedia dalam menguasai isu-isu semasa dan melalui temu bual separa berstruktur bersama dengan guru-guru bahasa Melayu, guru-guru menyatakan bahawa intervensi ini merupakan idea yang bernas untuk dijalankan berdasarkan pencapaian dan pelibatan murid di sekolah itu. Melalui hasil daripada analisis data yang didapati daripada buku latihan pula, kami mendapati bahawa murid tidak dapat mengemukakan isi lebih daripada 2, tidak mempunyai idea untuk mengembangkan isi-isi yang dimiliki oleh mereka dan ada yang tidak faham kehendak soalan. Melalui kaedah praujian pula, terdapat 5 orang murid yang mendapat markah cemerlang manakala 20 murid lagi mendapat markah yang rendah. Nama saya Hazri dan sekarang saya akan bercakap mengenai tindakan ataupun program intervensi yang dicadangkan. Hasil analisis kajian berdasarkan keempat-empat instrumen kami iaitu pemerhatian,
pemeriksaan buku latihan, temu bual secara berstruktur dan juga ujian pra, kami telah menetapkan satu kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan penguasaan kemahiran menulis karangan bahasa Melayu dengan menggunakan kaedah Galileo. Okey, kajian ini akan dijalankan menggunakan model kajian Chemins dan juga McTaggart, iaitu dari tahun 1988 yang merangkumi 4 fasa. Fasa 1 merupakan tinjauan awal. Sebelum pelaksanaan kajian, tinjauan awal akan dijalankan terhadap penguasaan murid-murid sasaran ini untuk mengenal pasti tahap penguasaan mereka dalam penulisan karangan bahasa Melayu melalui pemerhatian, pemeriksaan buku latihan, temu bual secara berstruktur dengan guru-guru berpengalaman dan ujian pra. Berikut merupakan soalan temu bual secara berstruktur yang akan ditanyakan kepada guru-guru berpengalaman, iaitu guru-guru bahasa Melayu, sebelum intervensi dilaksanakan. Berikut merupakan 5 soalan yang telah disediakan oleh pengkaji, iaitu soalan pertama adalah berkaitan dengan pandangan guru tersebut mengenai kemahiran menulis karangan murid tingkatan 3 pada masa kini. Selain itu, soalan yang kedua adalah berkaitan dengan pandangan guru. Adakah mereka telah mengaplikasikan keadaan keliruan ini dalam PDPC mereka? Jika ada, kami akan memintalah dapatan mereka daripada aktiviti tersebut. Dan yang ketiga, adakah guru-guru tersebut merasakan aktiviti sebagainya dapat membantu murid dalam meningkatkan kemahiran menulis mereka? Yang keempat, soalannya, adakah teknik secara kolaboratif sesama murid ini dapat membantu murid dalam penjanaan idea? Dan yang terakhir, adakah teknik secara kolaboratif dapat membantu meningkatkan motivasi dan perlibatan murid dalam PDPC? Seterusnya merupakan soalan ujian pra yang akan diberikan kepada murid-murid. Pelaksanaan ujian pra ini akan dijalankan untuk menilai tahap kemahiran murid dalam menulis karangan, iaitu sebelum proses intervensi dilaksanakan. Satu soalan karangan yang berformat pendapat ataupun pandangan seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah ini akan diberikan kepada murid, dan murid dikehendaki menjawab soalan ini tanpa bantuan sesiapa sama ada guru ataupun rakan sekelas dalam masa 1 jam. Soalan yang diberikan ialah murid perlu huraikan sebab-sebab berlakunya budaya negatif dalam kalangan remaja. Berikut merupakan pencapaian murid berdasarkan ujian pra yang telah dilaksanakan oleh pengkaji. Hasil analisis kajian, pengkaji mendapati bahawa majoriti murid tingkatan 3 besari masih lemah dalam penulisan karangan. Berdasarkan jadual ini, kalau kita lihat, murid yang menulis lebih daripada 2 isi hanyalah seramai 5 orang sahaja, manakala murid yang menulis kurang daripada 2 isi melibatkan lebih daripada 20 orang. Kebanyakan daripada murid ini, mereka tiada masalah dalam penggunaan tata bahasa dan penewacana, tetapi mereka masih gagal menguasai kemahiran menulis karangan. Hal ini adalah disebabkan oleh ketadusan idea dalam penulisan isi. Seterusnya adalah berkaitan dengan penilaian ujian pra dan juga ujian pasca. Okey, untuk penilaian ini, pengkaji telah menggunakan rubrik analitik sebagai penilaian yang terdiri daripada 5 grade, iaitu bermula dari E, D, C, B dan A. Okey, setiap grade ini akan mempunyai kriteria sendiri yang kita boleh lihatlah di dalam jadual ini. Fasa yang kedua merupakan fasa merancang. Pada fasa ini, guru akan menyediakan 42 soalan penulisan untuk pelaksanaan kajian tindakan ini. Okey, soalan-soalan yang akan diberikan kepada murid ini terdiri daripada pelbagai jenis format dan tajuk. Daripada 42 buah soalan tadi, dia terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu satu soalan akan disediakan khas untuk ujian pra, 40 soalan akan disediakan untuk intervensi dan satu soalan akan disediakan untuk ujian pos. Fasa yang ketiga merupakan fasa pelaksanaan dan pemerhatian. Jumlah murid iaitu seramai 25 orang akan dibahagikan kepada 5 kumpulan dan setiap kumpulan itu terdiri daripada 5 orang murid sahaja. Okey, setiap ahli dalam kumpulan tersebut akan dibahagikan mengikut tahap pencapaian dalam penulisan bahasa Melayu yang berbeza. Contohnya, kumpulan yang pertama hingga kumpulan yang kelima, setiap kumpulan ini ahlinya terdiri daripada 2 orang murid yang mempunyai tahap penguasaan penulisan bahasa Melayu yang baik, manakala lagi 3 orang mempunyai tahap penguasaan penulisan bahasa Melayu yang rendah. Okey, ini penting untuk memastikan aktiviti bimbingan rakan sebaya dapat dilaksanakan.
semasa proses perbincangan ataupun proses pemasaran ini dilakukan. Okey, setiap kumpulan ini akan diberikan karangan yang mempunyai format yang sama tetapi tajuk yang berbeza. Seterusnya ialah masa yang diperuntukkan hanyalah selama 20 minit untuk menterjemahkan idea dalam bentuk penulisan, peta minda ataupun peta pemikiran item. Seterusnya, idea-idea yang dikemukakan oleh murid tadi akan ditulis pada kertas mahjong dan ditampalkan pada dinding kelas. Pada masa ini, guru akan memastikan setiap murid melakukan perbincangan dan sumbasaran semasa pembahagian tugas ini berlangsung. Hal ini penting kerana guru ingin memastikan setiap murid dapat melontarkan idea ataupun pendapat mereka yang tersendiri. Selepas 20 minit berlangsung, baki tempoh kelas akan digunakan sepenuhnya untuk proses pembentangan dan justifikasi pemilihan idea tadi oleh setiap kumpulan. Iaitu pada masa ini, murid akan bergerak dari satu sudut ke sudut kumpulan yang lain. Okey, pembentang yang telah dipilih akan membentangkan idea yang telah kumpulan mereka cadangkan. Guru juga akan menggalakkan murid melakukan sesi soal jawab selepas pembentangan idea dilakukan. Setiap murid juga akan diwajibkan untuk menjadi pembentang sepanjang proses intervensi ini berlangsung. Okey, sepanjang proses pelaksanaan ini berlangsung, kaedah pemerhatian akan digunakan oleh guru untuk menilai tahap kefahaman, pelibatan dan motivasi pelajar semasa aktiviti yang sebegini, iaitu aktiviti yang bukan menggunakan chalk and talk kan. Okey, hasil pemerhatian akan direkod dan dinilai oleh guru. Pada masa ini juga, guru akan bertindak sebagai pembimbing jika terdapat permasalahan yang timbul panjang aktiviti ini berlangsung. Fasa yang keempat merupakan fasa refleksi. Pada peringkat akhir kajian, guru akan meminta maklum balas daripada murid-murid ini melalui beberapa kaedah. Antara kaedah yang digunakan ialah kita membuat separa berstruktur. Okey, soalan-soalan yang akan diajukan adalah mengenai persepsi ataupun penerimaan murid inilah terhadap teknik gallery work yang telah digunakan oleh guru ini. Tentang keperluan untuk meneruskan program ataupun aktiviti sebegini dalam proses PDPC pada masa akan datang serta impak aktiviti gallery work terhadap kemahiran menulis murid. Okey, selain itu, murid juga akan diberikan satu ujian pos mengenai pendapat ataupun pandangan mengenai sesuatu topik. Maksudnya di sini, murid akan diberi satu ujian lagi, ujian pos yang berformatkan pendapat. Hal ini adalah untuk menilai tahap keberkesanan teknik gallery work sama ada dia meningkatkan tak penguasaan murid ini dalam kemahiran menulis karangan bahasa Melayu. Okey, dapatan penilaian ini akan dibandingkan dengan dapatan ujian pra serta latihan-latihan terdahulu. Seterusnya, pada peringkat cadangan penilaian, kumpulan kami akan menjalankan 4 kaedah iaitu kaedah pemerhatian, kaedah temu bual separa berstruktur, kaedah soalan latih tubi dan juga menjalankan pasca ujian. Semasa kaedah pemerhatian dijalankan, kami akan menilai dan merekodkan tahap pelibatan dan motivasi murid sepanjang program intervensi ini dilaksanakan. Seterusnya, bagi soalan latih tubi, kami akan membuat penilaian terhadap jawapan latihan murid untuk melihat peningkatan dan perkembangan kemahiran menulis murid sepanjang program intervensi ini dijalankan. Pada peringkat pasca ujian pula, kami akan melaksanakan ujian dan menilai tahap penguasaan murid dalam kemahiran menulis karangan secara individu. Bagi temu bual separa berstruktur, ianya akan dilakukan bagi mendapatkan maklum balas secara langsung kepada murid berkaitan program yang telah dijalankan. Selain itu, temu bual ini juga dilakukan bagi mendapatkan respon berkenaan impak program ini terhadap kemahiran menulis dan motivasi mereka semasa mengikuti aktiviti kelas secara kolaborasi serta keperluan untuk meneruskan program ini pada masa hadapan. Berikut merupakan soalan temu bual separa berstruktur yang akan diberikan kepada murid setelah program intervensi dilaksanakan. Terdapat 4 soalan utama yang akan ditanyakan oleh pengkaji kepada murid selepas ujian pos. Antaranya ialah,
Pengkaji akan bertanyakan pandangan murid mengenai kaedah galeri walk yang telah dijalankan. Dan kedua, pengkaji akan bertanyakan murid bagaimanakah aktiviti galeri walk ini membantu mereka dalam menjana idea dalam penulisan karangan. Dan ketiga, adakah bimbingan dari guru dan rakan kumpulan membantu mereka untuk menyelesaikan tugasan? Dan keempat, pengkaji akan bertanyakan pendapat mereka bahawa perlukah aktiviti galeri walk ini diteruskan lagi pada masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekarang saya akan membentangkan mengenai jadual pelaksanaan program intervensi bagi kumpulan kami. Pada peringkat permulaan iaitu minggu pertama, kami akan mengenal pasti tajuk kajian, objektif kajian serta fokus kajian. Kami juga akan membuat proses tinjauan literatur yang berkaitan dengan tajuk yang melibatkan pelbagai sumber termasuklah buku, artikel, jurnal serta sumber digital. Kami juga akan mengadakan perbincangan dengan guru-guru bahasa Melayu yang lebih berpengalaman dan juga yang pernah mengajar kumpulan sasaran bagi menentukan fokus dan tajuk kajian yang telah kami pilih. Tempoh masa yang melibatkan proses ini ialah selama 2 minggu. Pada minggu pertama juga kami akan memulakan proses penulisan kertas kerja yang mengambil masa selama 2 minggu. Pada minggu kedua kami akan melakukan pembentangan tentang kertas kerja kami dan proses pemurnian kertas kerja juga akan dilakukan. Dan pada akhir minggu kedua, proses penghantaran kertas kerja akan dilakukan. Pada minggu ketiga, proses pelaksanaan program intervensi akan dilaksanakan yang mengambil masa selama 8 minggu. Sepanjang proses intervensi dilakukan, proses penilaian dan refleksi terhadap kajian akan dilakukan. Dan pada minggu ke-10, proses penulisan laporan akhir akan dimulakan yang mengambil masa selama 3 minggu. Dan pada minggu ke-12, proses pembentangan dan juga penghantaran laporan akhir akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah anggaran perbelanjaan. Sepanjang program intervensi ini dilaksanakan, kumpulan kami hanya menggunakan atau memerlukan 4 barangan sahaja, iaitu yang pertama, kad manila atau kertas mahjong sebanyak 40 keping, harga seunit 50 sen, jumlah RM20. Yang kedua, pen marker sebanyak 20 batang, harga seunit RM3, jumlah RM60. Yang ketiga, paper stick yang mana hanya menggunakan 4 unit, harga seunit RM5, jumlah RM20. Dan yang terakhir, anggaran kos fotokopi yang melibatkan harga sebanyak RM30. Jadi, jumlah keseluruhannya adalah RM130 sahaja. Kesimpulannya, kami berharap melalui pelaksanaan program intervensi ini kami dapat membantu para pelajar dalam meningkatkan penguasaan kemahiran menulis karangan bahasa Melayu melalui kaedah galeri walk. Di samping itu, kami juga berharap dapat membantu para guru yang lain dalam meningkatkan amalan pengajaran dan pemudah caraan yang sedia ada. Oleh itu, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana sudi mendengar.